Okay, salam sejahtera. Okay, cikgu teruskan dengan video sebelum ini yang berkaitan dengan pemindahan elektron ya. Sebelum ini, video yang sebelum itu, cikgu memperkenalkan yang berkaitan dengan bagaimana nak tulis persamaan ya, setengah untuk either pengoksidaan ataupun penurunan. Okay, now kita akan praktis ya. Kita akan lihat dalam satu soalan sebab merujuk kepada tindak balas redox, kita memang fahamlah tindak balas redox maksudnya dia mesti berlakunya pengoksidaan dan penurunan secara serentak. Maksudnya dalam tindak balas itu mesti ada bahan yang buang elektron and then ada bahan yang terima elektron. Okay, so kita lihat contoh yang dia bagi. So, soalan dia gambar aja dia sangat simple saja. Dia guna satu test tube macam ni, tabung uji macam ni saja, dia boleh tanya soalan untuk 10 markah. Okay. So, yang soalan ini, dia menggunakan air bromin. So, as a student, sudah sampai ke form 5. Bromin, kamu mesti boleh tulis formulanya ialah Br2. Ya, bromin ya, dia mesti wujud dalam 2 atom, okay. 2 atom, okay. Okay, Br2. Tapi sewaktu kita buat kerja kasar, kita akan tulis Br ini dalam bentuk atom dulu. Kemudian atom, ini atom neutral, dia mesti menjadi ionnya. Seperti mana yang cikgu jelaskan sebelum ini. Ya, dia jadi ion dia. And then kita mesti tentukan proses ini. Okay, dia dari kosong menjadi negatif 1. Okay, so mesti buat kerja kasar. Don't get this one, you skip this one, then you buat mistake. Okay, buat satu bahagian lah. Okay, so kita dapati nombor pengoksidaannya tu berkurang, dia turun. So, ini ialah penurunan, dia mesti terima elektron. So, automatic ia boleh bina ni. Bila dia ini adalah terima elektron, kamu boleh buat kerja kasar ya, bahawa ini adalah penurunan. Saya memang buat kerja kasar ya, supaya saya tahu yang bromin ini mengalami penurunan di sebelah sini automatik saya boleh double check dia mesti pengoksidaannya. So, di sebelah sini macam mana kita nak tentukan ya, cikgu tadi sudah ajar ya, video yang sebelum ini. Kalau dia ada ferrum 2 sulfat, so kita tulis ion dia sebab dia dalam pair. So, kita tulis dia, kita daripada pengalaman kita tahu ferrum 2 ini hanya dia terlibat dalam tindak balas redox. So, ferrum 2 dia akan tukar menjadi ferrum 3. Nombor pengoksidaannya bertambah. So, bertambah dia pengoksidaan. So, pengoksidaan dia mesti buang elektron. Okay. Ini cikgu kata ialah kerja kasar dulu. Nanti you nak transfer ini dalam your jawapan SPM. Kamu kena tulis dalam your kertas jawapan itu. Dia adalah ferrum 2. Anak panah ferrum 3. 3 positif plus E. So, waktu you transfer, barulah kamu tulis yang betul punya. Sekarang kita buat kerja kasar. Okay. Mengapa? Kerana kita nak guna ini untuk mendapatkan persamaan ion keseluruhan. Now saya ganti lagi. Cikgu ajar lagi satu istilah. Sebelum ini yang separuh ini, separuh untuk pengoksidaan dan separuh untuk penurunan itu is separuh. So yang redox ini memang kita latih to be lah ini. Sekarang dia nak keseluruhan. Maksudnya overall. Dalam tindak balas ini, dalam test tube ini, what happened? Okay, what happened ini maksudnya kamu kena gabungkan yang pengoksidaan dengan yang penurunan. So, apa kita buat? Kita tulis persamaan setengah di sini. Kita perlu seimbangkan, ingat ya, kita perlu seimbangkan
bilangan elektron. Kemudian kita cancel. Sebab elektron dia satu tolak, satu terima. Simple dia. That's why saya kata kerja kasar saya guna ini supaya you boleh nampak tolak dengan plus. Okay. So kita dapati bilangan elektron sekarang dia tak sama. Ini satu. Ini dua. So apa kita buat? Kita buat matematik biasalah. Ini persamaan satu, ini persamaan dua. So, kalau saya nak samakan bilangan elektron dia, ini kena taraf 2. So, apabila you taraf 2, kamu hanya letak 2 di depan apa yang kamu tulis untuk persamaan setengah ini. Jangan ganggu tempat yang lain. Apabila you taraf 2 ni, maksudnya you taraf di depan. You tengok cikgu memang taraf di depan. Okay? Lepas itu, kita cancel. Kita cancel elektron yang depan punya tulis balik di depan sebab ini ialah bahan tindak balas. Ini ialah bahan tindak balas. Macam ini. Saling bulat-bulat saja. That's why cikgu kata kalau you persamaan setengah betul, biasanya you tak ada masalah untuk persamaan ion keseluruhan. Of course, semua benda ini dia tanya dalam SPM. Okay. Kemudian, apa yang selepas anak panah ini, yang cikgu bulatkan ini kan, kamu tulis macam ini. So, ini adalah hasil tindak balas. So, depan ialah bahan tindak balas, yang belakang ini ialah hasil tindak balas. So, kita dapatlah persamaan ion keseluruhan. So, you tengok ya, you hanya buat kerja kasar macam ini saja. You sudah boleh jawab semua soalan dalam SPM. Okay? Kalau saya tahu ini penurunan, saya sudah boleh kena pasti ini adalah ejen pengoksidaan. So, semua soalan ini boleh jawab dengan jelas saja. So, ini ialah ejen pengoksidaan. Okay. Ini pengoksidaan, saya tahu ion ferrum 2 ini adalah ejen penurunan. Tengok ya, apabila cikgu jawab soalan untuk redox ini, kita memang tak boleh hafal. Kita guna pemahaman kita. Okay, waktu exam, dia ikut suka hati dah tahu. Dia boleh pilih mana-mana satu pair. So, kita kena buat di sini. Macam kerja kasar macam ni. Satu belah kamu tulis pengoksidan, satu belah lagi kamu tulislah penurunan. Lepas itu, you gabungkan you dapatlah persamaan ion keseluruhan. Okay. Repeated lah semua yang kita buat ini. So, ini ada di modul muka surat 11. Selepas you buat kerja kasar macam ni, kamu boleh isi tempat kosong dalam itu. So, you kena buatlah semua kerja ni. Ya, cikgu sudah jelaskan di sini. I need you untuk transfer jawapan dengan betul saja. So, jangan kata benda macam itu, you tak boleh buat. Okay? Okay, ini. Tindak balas redox dalam larutan 2. Okay, dalam muka surat 11 itu dia ada 2 tau. So, tadi itu kita sudah buat 1. Okay, now kita tengok apa bahan dia tambahkan. So, air klorin. Air klorin klorin. Ini larutan kalium iodida. Okay, so chlorine means Cl2. Okay, ini kita kena ambil keseluruhan. Ambil atom dia dulu. So, Cl dia mesti jadi Cl minus. Ion kloridanya. So, kemudian kita tentukan ini pengoksidaan atau penurunan. Sebab chlorine is dari kosong. Ya, kosong dia jadi negatif 1. Okay, so kita dapati, you see, you never make mistake, Maya. Dia adalah penurunan. So, penurunan, kita otomatik, kita tahu ini ialah ejen pengoksidaan. Oleh sebab, klorin ini ialah 2W atom, of course, you kena tulis 2 kali kerja kasar macam cikgu ajar sebelum inilah. So, you dapat persamaan ini. Persamaan ini dipanggil persamaan setengah. Okay, now kita tengok satu bahan lagi. Dalam bahan ini, dia ada ion kalium, ada ion iodida.
Okay, you pengalaman, you tahu you mesti pilih ion iodida. So, jangan silap Ini ion kena tulis di depan. Cikgu kata, bahan tindak balas ingat ya, bahan tindak balas mesti tulis di depan. Sebab dalam bab ini, daripada pengalaman cikgu, kita dapati belajar sangat-sangat mudah buat kesilapan. Dia kiri kanan dia tak boleh bezakan. Kamu ingatlah, apa bahan kimia yang diberi dalam soalan itu, dia mesti di depan. Sebab dia adalah bahan tindak balas. So, pilih iodida, otomatik dia akan tukar menjadi iodin. Iodin. Dia mesti tak akan pilih salah punya. Dia tak boleh pilih dua-dua bahan itu pun buang elektron atau dua-dua pun terima punya. Kalau macam itu, maksudnya tak ada tindak balas. Tak ada tindak balas. Okay, so kita dapati ion klorida ini dia berubah dari negatif 1 ke kosong. So ini naik lah. So dia mesti satu naik, satu turun punya. Okay, naik mean nombor pengoksidaannya bertambah. So dia mestilah pengoksidaan. So pengoksidaan dia mesti buang elektron. So tulis dia buang. Tak apa, cikgu kata ini adalah kerja kasar. Kerja kasar. Why kita tulis macam ni? Nanti cikgu akan jelaskan. Kita boleh tentukan terminal. Ya, kerja kasar ini kita boleh tentukan terminal. Lagi satu, kita boleh tulis persamaan ion keseluruhan. So, ambil ini, tulis ini sebagai persamaan satu. Ambil ini, bulat-bulat saja transfer. Bulat-bulat salin balik saja. So, ini kita tulis persamaan 2. So, kita semak. Elektron dia sama banyak tak? Kalau sama, senang saja. Apa pun tak payah buat. Apa pun tak payah buat. So, yang depan sini kita salin di depan. Sebab ini adalah bahan tindak balas. You see? You tulis ini di depan dulu. Ini tulis di belakang. Tak salah. Ya. As long as dia mesti ada di depan anak panah. So, tak ada masalah. Okay. Kemudian yang belakang ini ialah hasil dia. So, hasil mesti tulis di belakang. SPM. Semua soalan boleh jawab. Dalam latihan ini, muka surat 11 ini, memanglah kamu boleh cuba buat. Fahamkan penjelasan penerangan cikgu, kamu transfer jawapan dengan betul. Ikut apa pesanan cikgu. Tapi ingat ya, bila dia minta bersama ion keseluruhan ni, dalam SPM, dia hanya mau jawapan ini sahaja. Jawapan ini sahaja. Yang lain semua ini, yang kerja kasar ini, kamu hanya boleh conteng kat satu kertas. Jangan tunjuk kerja kasar. Kerja kasar, jangan lupa. Ini ialah kerja kasar. Dalam SPM, otomatik kamu bolehlah tulis ini. SPM. So, ingat, dia mesti 1 plus 2i, lagi 1 plus 2i di kiri, 1 di kanan. Okay. Ini dia. Saya buat ulang kaji sedikit lah yang ini. Saya lupa tak tahu dalam video mana. Ini dia dalam slide mana. So, ini yang kita sudah buat sebelum ini. So, 2 atom kita kena buat 2 kali macam ni supaya kita nampak dia wujud macam ni. Neutral dengan neutral punya ini sangat-sangat penting ya. Dia akan jadi molekul neutral. So, ini ada di belakang. So, dia jadi 2 atom di belakang. Macam itulah. So, ingat dalam SPM, ini semua kerja kasar. SPM, cikgu sudah bawa dia ke sini. Ini jawapan untuk SPM. So, I think I don't want to waste a lot of time sebab kita repeated benda yang sama. You don't worry sebab dalam topik tajuk yang kita akan study dalam masa akan datang, kita akan ulang lagi halogen dengan ion halida. Kita akan ulang lagi. Tapi I hope you boleh lah semua ini ya. Okay. Ini dia. Cikgu kata dia boleh guna tabung uji. Ataupun dia
tuangkan larutan itu sama saja. Tadi itu contoh larutan itu ialah bromine. Dia terus tambah ke dalam larutan ferrum 2 sulfat kan. Tapi sekarang dia asingkan dengan satu tube U. So ini adalah di bawah tajuk pemindahan elektron. Nothing news. Ini adalah apa yang kita sudah study sebelum ini. Tolak elektron, terima elektron. Pada satu jarak, setting macam ini maksudnya pada satu jarak. So, kita ada galvanometer di sini, kita nampak jarum akan terbesar. Ya, sebab ada pengaliran elektron, dia akan ada pengaliran arus. Kita tak kaji pengaliran arus, kita kaji pengaliran elektron. Okey, macam mana kita nak buat eksperimen ini? Okey, sangat senang saja. Awal-awal kita mesti masukkan asid sulfurik supaya dia sampai ke paras sini. Ya, kita mesti tuang asid dulu ya. Kemudian kita tuang larutan ferrum 2 sulfat di sini. And then lagi satu air bromin di sini. Lepas itu kita celup elektrod karbon ini. Yang elektrod karbon ini akan bertindak sebagai terminal. Sebab soalan dia macam ni tau. Dia panggil kamu tulis persamaan setengah di terminal negatif. Exam punya timer, dia tak bagi tahu kamu mana satu ialah terminal positif, mana satu ialah terminal negatif. So, kita lujuk kepada elektrod karbon ini ya. Tapi, bagaimana kita nak tentukan is berdasarkan kepada berapa kamu sudah study sebelum ini. You ingat, you faham berapa banyak yang cikgu ajar. Persamaan setengah ni. Okay, kita dapati ini ferrum 2 sulfat. Okay, pilih ion ini. So, pilih. Budak yang sudah tahu lah, ini ferrum 3. So, ini ialah pengoksidaan. Tolak E. Ini tolak. Negatif juga tolak. So, bila you nampak, apabila you tulis persamaan setengah itu, yang tolak elektron itu, dia akan bertindak sebagai terminal negatif. Elektron yang celup ke dalam larutan ini akan bertindak sebagai terminal negatif. Bukan larutan ini bertindak sebagai terminal ya. Terminal mesti lujuk kepada elektrod karbon. So, dia jadi macam ni lah. So, kita sudah tahu terminal negatif, maksudnya elektron akan keluar sebab dia melepaskan elektron. Tengok sini, persamaan setengah ini you sudah sangat faham apa yang akan berlaku. So, dia melepaskan elektron. Elektron akan keluar daripada sini. Okay, so mengalir dari sini ke sini. So, di sini, larutan sini, dia mestilah sesuatu yang akan menerima elektron. Menerima simbol plus. So, ini pun plus. Sangat senang. Positif dengan negatif, terminal itu, terminal positif atau terminal negatif, lujuk kepada simbol persamaan setengah itu. Buang elektron ataupun terima elektron. Okey, ini sudah settle. Cikgu boleh jawablah soalan. Terminal negatif iaitu elektrod S. Just put your answer like this, S. Macam ni. Okay. Yang positif pula is electrod R. Jangan pergi masukkan nama larutan itu. We don't want. Itu silap. So, itu dia redox. So, redox dia banyak cara dia boleh tanya soalan. Dia guna test tube, tabung uji ataupun dia guna tube U macam ni. Tapi, konsep dia sama saja. Konsep dia sama saja. You perlu tulis persamaan setengah kerja kasar di satu bahagian, ya, kiri, and then lagi satu kanan. Kerja kasar. Saya kata waktu exam, ini kerja kasar you ada dalam soalan kamu. Okay. Kita teruskan. Kita tengok contoh ini. Tadi you sudah buat. Ini actually dia ambil dari contoh tadi yang kita sudah buat itu. Di mana kamu memang sudah nampak lah persamaan setengah you memang boleh tulis dah.
Okay, ini kalium iodida daripada your pengalaman. Okay, ini you kena asingkan dia. So, dia mesti pilih ion iodida. Mesti pilih ion iodida. So, ini buang elektron. Buang negatif. So, terminal negatif. So, you akan mark elektron dia keluar macam ni. Go, sampai sini. Sesuatu terima. Apa yang terima? Ini ialah klorin. Tak boleh pecah punya. Ambil bulat-bulat semua. So, ini positif. So, positif. Okay, sangat senang. Positif, negatif, negatif. So, terminal negatif untuk ini S. Okay, sometimes dia tukar lah. Dia boleh tukar sebelah sini dengan sebelah sini. It's up to the question. So, kalau ada pengaliran elektron, kita dapati jarum. Dia, apakah pemerhatian? You punya jawapan yes. Jarum, galvanometer. Dia bukan bergerak tau. Dia tak boleh bergerak punya. Kita guna perkataan terbesong. Terbesong. Jarum galvanometer terbesong. So, sini kita lengkapkan terminal positif itu adalah R. Ini semua rujuk kepada latihan cikgu bagi ya. So, you have to mesti print out. Atau you tak print out tak apa. You salin. You lukis ini pun tak apa. Sebab dalam SPM, dia memang selalu dia minta budak lukis tube U ini. Tube U ini. Ya. Okay. So, kita tengok ya contoh. Ini muka surat 12 dah. So, tak ada masalah. Kalau zinc, dia mesti tukar menjadi ion zinc. So, kalau ion zinc sangat senang tau. Kosong kepada positif 2. Tak payah lukis ini. Tapi lukis pun tak apalah. Kita dapati memanglah kamu nampak dia naik. Naik is pengoksidan. So, pengoksidan dia mesti buang elektron. So, buat kerja kasar macam ni. Dia buang. So, bila dia buang, you memang sudah tahu dia buang kan. So, sangat senang. Okay, you buat kerja kasar macam ni. Ini kerja kasar. So, kerja kasar untuk kamu nak jawab, nak buat persamaan ion keseluruhan. Ya, ini untuk you jawab dalam SPM. Okay. So, kita tengok ferrum 3 klorida. Daripada apa cikgu ajar sebelum itu? Ferrum 3, dia mesti jadi ferrum 2. So, dari positif 3 kepada positif 2. Positif 3 kepada positif 2. Ya, kita nampak dah. So, ini mesti turun. You see, cikgu kata kita tak terima, tak hafal punya. Kita buat waktu kita dapat soalan. Di pagi saja saya tengok ini, saya faham. So, kita dapati ini mesti terima. So, terima berapa? Perperiksaan 1, terima 1. Tengok ya, persamaan setengah, elektron ini tak payah seimbangkan. Ikut yang asal. Ikut yang asal. Okay, so now, nak persamaan ion keseluruhan, kamu kena bawa dia turun dah. Kena bawa dia turun. So, bila you bawa, so kita dapati elektronnya tak sama sebab sini 1, sini 2. So, ini kena taraf 2. Letak di depan. So, lepas itu cancel the electron. So, salin bulat-bulat ini termasuk yang sudah ada nombor yang tambah di depan ini. So, di sini. Bahan tindak balas. So, yang belakang ini adalah hasil tindak balas. Hasil tindak balas. Okay? So, itu dia lah. So, actually, you dapati semua soalan dia repeated and repeated. Ya, dia pusing-pusing antara beberapa bahan saja. Bahan yang dia boleh keluar tu semua cikgu senarai dalam muka surat 13 dah. Dia memang susah sikit yang awal-awal ni. So, you kena apalah sabar dan tabah. Okay. Ini dia. Cikgu patah balik kepada yang larutan kalium manganat 7 ini. Dia yang berwarna ungu. Nah, ferrum 2 sulfat dia adalah berwarna hijau. So, kita kena hafal. Untuk elektrod ini, dia akan ubah dari hijau menjadi perang. You kena hafal dah waktu exam. Perang. Dia mesti tukar dari hijau menjadi perang.
Kemudian untuk ini pula, dia akan ubah dari ungu menjadi tidak berwarna. All this rujuk, apa itu? Rujuk modul 13 memang cikgu sudah summarize. So now, you akan back to muka surat 3 tau. Sebab dalam muka surat 3 sudah ada tube you ini. So, tapi saya dapati kalau you tengok saja muka surat 3, you memang tak boleh buat punya. You kena ikut semua video cikgu. Cikgu ajarlah semua sudah jelaskan. Baru you faham. Dan tadi cikgu memang sudah jelaskan bagaimana kita dapat persamaan setengah ni. Okay. So, kita dapati satu buang is pengoksidaan. Sini terima elektron adalah penurunan. So, ini ialah satu redox. Okay, so ini pentinglah persamaan setengah ni sebab nanti kita nak bina persamaan ion keseluruhan. Ini rumit sikit tapi dia adalah back to matematik asas. Sama saja. Yang penting budak boleh tulis persamaan setengah ini dengan betul. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Ini dia lah. So, cikgu bagi color. Saya saja bagi coloring sikit supaya nampak. Ion ferrum 2 is hijau. Then ion ferrum 3 warnanya perang ataupun kuning pun boleh ya. Kalau dia tak pekat sangat, dia adalah warna kuning. Okay. So, sini dia buang elektron. So, ini elektron ini dipanggil terminal negatif. Okay. Ion manganat 7 ini dia akan menerima elektron. So, ini adalah terminal positif. Sentiasa negatif dengan positif ini, actually you identify satu side. The other side automatic dia akan jadi terminal yang opposite. Okay. So, ini tak ada masalah lah. Semua ini tadi cikgu sudah study. How you going to answer. Ini perubahan nombor pengoksidaannya adalah positif 2 kepada 3. Tapi dia is rujuk kepada unsur asal dia. Ferrum. Unsur asal untuk ini dengan ini, dia adalah mangan. Jangan silap lah. So, nombor pengoksidaan, actually that's why dia panggil you cari nombor pengoksidaan untuk mangan. Bukan nombor pengoksidaan untuk ion manganat. Itu salah. Salah ya. Okay. So, you nampak sini buang elektron, sini terima elektron. Okay. So, now kita teruskan. Now kita buat lah. Macam mana kita nak menulis persamaan ion keseluruhan. So, kita tulis persamaan setengah dia. Persamaan 1. Ini kedua. So, kita dapati ini tolak I, ini tambah 5I. So, ini kita kena darab 5. Tengok macam mana cikgu buat lah. Apabila you darab 5, cikgu kata 5 ini mesti tulis di depan dia. 5. Jangan silap tempat lah. Cikgu memang boleh tunjuk slide macam ni dengan jelas. Dengan jelas. And then dia cimak masa slide sudah ada. Okay, now kita akan ambil persamaan 1 tambah dengan gabung dengan 2. 1 plus 2. Okay, bila you 1 plus 2, kita dapati elektron ini kita sudah boleh cancel dia. Okay, so apa yang tinggal di depan ini, ya saling bulat-bulat. Jangan hilang mana-mana charge dia. Okay. Okay. MnO4 minus plus 8 ion hidrogen. Bulat-bulat ya, jangan tinggal apa-apa. Okay, kemudian yang belakang ini semua saya akan tulis dia sebagai hasil dia. Okay. Plus Mn, ya, 2 plus 4H2O. Kita tengok ya. Sebenarnya, kamu boleh double check lagi. Ini is double check. You punya jawapan betul ada tidak. Okay, sangat senang ya. Apabila you check, your persamaan betul ada tidak, depan punya ini mesti sama dengan charge belakang sini. Ya. So, tengok macam mana cikgu buat.
5 darab 2 positif ini, dia jadi 10 positif. Okay. Kemudian ini hanya ada satu saja, dia adalah negatif 1. Ini adalah 8 positif. So, kita 18 positif, ada 1 minus, so dia jadi positif 17. So, tak ada problem. So, we check this one. Adakah dia positif 17? Kalau tak ada, maksudnya you buat silap. Okay, kita tengok. 5 darab 3, dia jadi positif 15. Ini jadi positif 2. Satu biji saja. Tengok charge dia, satu biji. H2O, neutral, sifar. So, positif 17. Sama. So, sama, guarantee betul. I tell you, guarantee betul. Semua contoh tadi cikgu bagi itu, kamu boleh cek dia punya charge sebelum dan selepas. Dia mesti sama punya. Itu dia. So, now kita tengok satu contoh lagi. Iaitu, so, bila you dapat soalan macam ni kan, you buat macam cikgu bagilah. Yang cikgu huraikan macam tu. Ini dia. So, ini ialah terima elektron adalah penurunan. Penurunan, you tahulah dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. You see? Your jawapan satu, saya tulis di sini. Ini untuk you check how you going to get your answer. So, ini yang popular dalam SPM. So, dia kata, bila you sudah kena pasti ejen pengoksidan, ejen penurunan kan. So, dia minta kamu terangkan. So, terangkan senang lah. You hanya beritahu, translate ini dalam ayat saja. You tengok how dia translate. Ion manganat menerima elektron membentuk ion mangan. Kalau dia mau terangkan dari segi perubahan nombor pengoksidan, kamu akan tulis dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Your jawapan is, you akan jawab nombor pengoksidaan mangan, you kena tulis bagi mangan berkurang dari positif 7 menjadi positif 2. Ini ialah dari segi perubahan nombor pengoksidan. Ini adalah dari segi pemindahan elektron. So, ini kena baca dengan jelas. SPM, ini adalah keyword dia. Ya, kalau pemindahan elektron, cikgu bagi tahu dia sangat senang. Pemindahan elektron maksudnya rujuk kepada persamaan setengah ini. Maksudnya kamu hanya translate persamaan setengah ini menjadi ayat saja. You dapat markah penuh. That's why cikgu bagi tahu kebolehan anda untuk menulis persamaan ion, persamaan setengah ini akan dia akan menentukan berapa markah kamu boleh dapat. Siapa-siapa boleh tulis ini punya, you mesti boleh jawab your SPM dengan baik. So, ini dia buang elektron. So, ini buang lah. Dia tulis, ion ferrum 2 membuang elektron untuk menjadi ion ferrum 3. Macam itu, so simple. Itu dia. Pemindahan elektron, ingat ya, mesti rujuk kepada persamaan setengah. Ini dia, ada satu contoh lagi di mana memang kita sudah study. Okey, ingat kalau ini kalium iodida. So kita sangat pandai dah. Kita tahu ion iodida. Ion iodida mesti jadi iodine. So you bina dia punya persamaan setengah. Tolak elektron pengoksidaan. Okey. Kemudian sini ada kalium dikromat. Ini semua kena ingatlah apa yang cikgu ajar. So, actually, 2 video ini, dia perlu masa kamu untuk go through. Dia tak boleh tengok satu kali you faham. Dia tak boleh. Okay, so untuk ini, kita mesti pilih ion ini. Ion ini adalah berwarna jingga. Okay. Iodida tidak berwarna. Daripada nota cikgu tadi baru bagi saja.
So, dia menjadi ion kromium. Sini terima, sini buang. Tengok, sini buang 2, ini terima 6. So, apabila kamu nak tulis persamaan setengah, so kamu tahulah matematik biasa. So, yang matematik biasa. So, maksudnya, ini tolak 2, ini terima 6. So, kita kena tarap ini dengan 3. Matematik biasa. Tarap 3. Supaya dia jadi 6. So, 3 tarap 2. Okay, change. Dia jadi 6. Jadi 6. Ini pula is 3. Tarap 3 di depan. Di depan. So, you dapat 6, 6, 3. Don't make mistake, oh. Okay. Kemudian ini tak ada masalah. Kita tak akan buat apa-apa changes. So, kita akan ambil 1 plus 2. Ya. Okay. 1 plus 2. Okay. Kita buangkan elektron dulu. Buangkan elektron. 6 dengan 2. 6 dengan 6 kita buangkan. Okay. Buangkan dia. So, tinggal ini kita akan tulis di sebelah sini. Okay. Salin saja. Salin saja, ingat ya. Maka dia bagi kerana kamu salin dengan betul. Kerana you salin betul. So, you dapat markah. Repeated. Benda yang repeated. Okay. So, 3I2 plus 2Cr2 3 plus 7H2O. You see, cikgu memang tak hafal ya. I buat, I salin. I buat, I salin. Okay, now kita double check. Adakah dia positif 6? 6 kah? Okay, kita tengok. 6 taraf negatif, dia negatif 6. Okay. Ini satu saja negatif 2. Okay. So, ini berapa? 14 positif. Dia 14 positif. Okay. I don't want to make you confused. Kita letak positif di depan. Okay, so ini 8. Maksudnya 14 tolak 8. So, it's positif 6. So, okay. Ini 3. Sini sifar. So, ini sifar. So, 2 taraf ini 3. So, dia jadi positif 6. H2O neutral is sifar. Positif 6. Guarantee betul. You see? We tak ada buat mana-mana mistake. Hilanglah tanda negatif. Ini yang selalu belajar melakukan kesilapan ini. Dia lupa tulis ion negatif, charge negatif ini. So, one whole equation kamu ini, persamaan ini, semua salah. So, kena berhati-hati ya. Okay? Itu dia. Ini samalah. Ini actually ada di muka surat 13. Tapi I repeat di sini. Cikgu, I think dalam modul itu pun saya ada highlight. Ataupun guna highlighter kamu. Kalau larutan ferrum 2 sulfat diberi dalam soalan, kamu mesti pilih ion ferrum 2. Lepas itu, you tulis persamaan setengah dia. You tahu dia adalah terminal positif atau terminal negatif. Berdasarkan persamaan setengah yang kamu tulis. Okay. Kemudian of course, warna ini mesti hafal 1 hari, hafal 2 hari, hafal 4, 3 hari, hafal 6. Habis. Okay. So, kalau dia ferrum 3, klorida, tak kisah dia ferrum 3 klorida, ferrum 3 nitrat, ferrum 3 sulfat. Tak kisah. Hanya pilih ion ferrum 3. Okay? Kalium iodida. Mesti pilih ion iodida. Ion halida. You dapati ya, we never choose ion kalium ya. Okay. Tengok ini manganat 7. Di kromat ini 2 special lah. Memang dia sangat susah. Kena hafal. Kena hafal. 2 ini. Okay. Kemudian kita ada bromin. Bromin you have no choice. Ambil semua. Okay. Chlorine sama. Ambil semua. Okay. Cuprum 2 sulfat. Ambil ion cuprum 2.
Nanti kita akan teruskan dengan tajuk-tajuk yang berkaitan. Semua adalah antara yang ada di sini. Maksudnya ada di muka surat 13 ini. Okay. So now kita pergi yang kemuncak hari ini. Ini dia homework. Okay. Kamu perlu cari contoh-contoh ejen pengoksidan dan ejen penurunan muka surat 4 dalam modul kamu. Actually ini sangat senang nak buat. Semua kita sudah buat. And then you boleh rujuk kepada buku teks juga. Ya, buku teks memang ada. Okay, lepas itu kita buat latihan yang berkaitan dengan pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Okay, ini ingatlah, sentiasa ingat. Ion ferrum 2 warna hijau, ion ferrum 3 warna perang. Okay, atau sebaliknya. Dia ini sangat-sangat famous, sangat-sangat popular dalam SPM. Sebab dari sini ke sini pengoksidaan, dari sini balik ke sini dia akan jadi penurunan. Okay, so kita ada 2 soalan saja, kamu cuba lengkapkan. So itu saja. Terima kasih.